Okey, boleh nampak semua? Boleh. Boleh. Okey, baik. Okey. Jadi Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih kerana sudi hadir. Jadi pada hari ini saya akan mengajarkan kepada kalian tentang penyalahgunaan bahan. Topik ni sebenarnya ada dalam subjek pendidikan jasmani dan kesihatan tingkatan 3. Kalau kalian rajin belik buku teks tu, memang akan jumpalah topik ni. Tapi kalau buku teks tu pun tak pernah jumpa, kena bagi perhatian sebab ini adalah salah satu topik yang agak penting untuk kamu. Okey? Okey, agenda kita pada hari ini sangat ringkas. Okey, yang pertama saya akan memberi pengenalan tentang topik ini. Seterusnya saya akan menerangkan tentang faktor yang mempengaruhi kamu boleh terlibat dalam penyalahgunaan bahan ini. Seterusnya ialah akibat kalau kamu terlibat, dan akhir sekali kita akan tutup dengan kuis. Okey. Okey, semua boleh dengar kan? Kalau terputus ke ataupun tak nampak ke boleh bagi tahu atau ada soalan ke boleh tanya. Okey? Okey, untuk pengenalan. Penyalahgunaan bahan terdiri daripada aktiviti seperti menghisap rokok, vape, hisap gam dan menghisap dadah. Okey. Dan tanggapan bahawa bahan terlarang ini boleh menghilangkan tekanan adalah tidak benar. Okey. Bahan ni, nama pun tajuk penyalahgunaan bahan. Bahan tu pada asalnya dia bertujuan yang baik jika digunakan secara baik. Sebagai contoh, orang putih panggil dadah ni ataupun panggil ubat ni drugs. Okey, kalau kamu kat luar negara, kamu pergi ke luar negara, jangan terkejut ada tulis drugstore. Drugstore tu tak bermakna kedai yang menjual dadah. Drugstore tu adalah kedai yang menjual ubat-ubatan. Kalau kita panggil farmasi, mereka panggil drugstore. Okey, dan ubat ini tujuan pada asalnya adalah baik, iaitu untuk menyembuhkan penyakit. Dan kalau tujuannya baik dan cara penggunaannya tu pun kena mengikut arahan. Kalau kita ambil contoh paling terdekat, ubat Panadol. Panadol kita akan ambil kalau kita demam, pening kepala dan sebagainya, betul? Okey, dan arahan untuk kita gunakan Panadol itu adalah dengan makan maksimum mungkin 2 biji pada sekali ambilan. Okey, dan kalau kamu salah guna, maksudnya ubat Panadol tu kamu makan 10 biji sekali jarung, dekat situ kamu dah salah guna. Bila salah guna bahan, dekat situ akan timbulnya masalah kesihatan. Sebagai contoh, kalau kamu ambil macam saya cakap tadi, kalau kamu ambil Panadol tu sampai 10 biji sekali, kamu akan overdose. Overdose, kamu akan pingsan dan kamu boleh juga meninggal dunia. Dan tanggapan, kadang-kadang kawan kita selalu cakap, kamu jomlah hisap rokok, kita boleh lepaskan stres, dan ataupun buat hisap dadah ke apa. Kamu kena tahu benda itu sebenarnya salah. Okey. Kadang bila dia cakap boleh lepaskan stres, sebenarnya bahan-bahan ni bila disalahgunakan, dia akan trick, dia akan tipu kita punya otak untuk mengatakan kita berasa bahagia, kita berasa aman. Okey. Contoh, ada yang hisap rokok, lepas tu dia kata, oh aku hisap rokok hidup tenang. Okey. Dia kata hidup dia tenang, tapi sebenarnya masalah ataupun tekanan yang dia ada tu sebenarnya tak selesai pun. Okey, sebagai contoh, kalau kamu rasa stres, buat banyak sangat homework kan. Okey, lepas tu kamu pun hisap rokok. Lepas kamu hisap rokok, kamu rasa tenang kan. Okey, tapi kamu rasa tenang tu, homework kamu tadi tu selesai tak? Siap tak? Okey, dekat situ bahan tu bila disalah guna, dia akan trick otak kita. Jadi untuk mengelakkan otak kita kena tipu, kamu jangan dekati penyalahgunaan bahan ni. Okey. Seterusnya faktor yang boleh menyebabkan kita terlibat dengan penyalahgunaan bahan. Yang pertama ialah sifat ingin tahu. Okey, ini kebiasaannya sesiapa saja, tak kisah anak, orang muda. Kebiasaannya orang muda lah, dia punya sifat ingin tahu ataupun curiosity dia sangat tinggi. Dan dia sanggup mencuba. Tak apalah, aku nak tahulah benda ni. Dan sifat ingin tahu itu bagus, tapi kamu kena tahu
ada batasnya. Okey, ada perkara yang kita tak boleh buat sebab penyalahgunaan bahan ini akan melanggar peraturan dan melanggar undang-undang negara. Okey, faktor kedua ialah pengaruh rakan sebaya. Okey, kadang-kadang kawan kamu akan cakap, "Oi, kau ni tak cool lah, kau tak hebat lah kalau tak hisap rokok." Kadang-kadang kawan kita tu dia sendiri tak tahu yang hisap rokok tu tak bagus. Okey. Jadi pengaruh rakan ni adalah faktor yang paling besar dan kamu kena pandai untuk jaga diri. Okey. Yang ketiga ialah kurang pengetahuan. Bila kita tak ada ilmu tentang sesuatu penyalahgunaan bahan, maka kita cenderung untuk melakukannya. Okey, kalau kita selalu dengar ialah kes keledai dadah, betul. Okey, keledai dadah ni kebiasaannya seseorang itu akan diberikan wang ataupun upah yang banyak untuk membawa dadah ke sesuatu tempat dan kebiasaannya mereka ni tak tahu pun yang mereka ni membawa dadah, okey, dan di situ berlakunya kurang pengetahuan dan akhir sekali ialah kurang perhatian. Okey, bila kamu kurang perhatian daripada keluarga, daripada kawan-kawan, daripada guru, maka kamu akan cenderung untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang tak berfaedah. Jadi kalau kamu kurang perhatian, uh, salurkan apa yang kamu ingin buat itu ke perkara yang lebih sihat. Okey. Okey, dan akibat. Okey, akibat kamu kalau penyalahgunaan bahan ni sebenarnya sangat banyak sampai saya boleh pecahkan kepada 4 aspek. Yang pertama ialah diri, seterusnya keluarga, masyarakat dan juga negara. Okey, untuk akibat kepada diri kamu sendiri ialah kamu mendapat dosa lah. Okey, sebab bila kamu menghisap rokok ataupun menghisap dadah dan sebagainya, ianya bertentangan dengan ajaran agama, mana-mana agama sekalipun. Okey, bila kamu bertentangan dengan agama, kamu mendapat dosa lah. Okey, dan kalau dosa terlalu banyak, hukumnya akan masuk neraka. Okey, seterusnya ialah merosakkan tubuh badan. Macam saya cakap tadi, setiap bahan kimia ni dalam bahan ataupun ubat-ubatan ataupun rokok dan dadah sebagainya, dia bahan kimia. Dan bahan kimia ini akan menyebabkan otak kamu akan tertipu. Kalau dia pengaruhi otak saja tak apa, dia akan mempengaruhi seluruh badan kamu. Sebagai contoh, kalau kamu hisap rokok, asap rokok tu bukan asap semata-mata. Dalam asap tu banyak lagi bahan kimia yang berbahaya yang akan menyebabkan paru-paru, jantung kita terkesan lah dan menyebabkan kita boleh meninggal dunia. Okey, seterusnya untuk keluarga ialah memburukkan nama keluarga dan kita boleh tersisih daripada masyarakat. Contohnya kalau kamu hisap dadah, lepas tu kamu menjadi penagih dan kamu ditangkap dan dimasukkan ke dalam pusat serenti, maka masyarakat jiran akan cakap, dia ni keluarga anak dia hisap dadah kan. Jadi kamu akan tersisih keluarga kamu. Okey, dan dalam aspek masyarakat pula berlakunya keruntuhan akhlak dan masyarakat hidup tidak aman. Bayangkan kalau kamu tinggal di suatu kawasan kejiranan yang kebanyakan mereka terlibat dengan penyalahgunaan bahan ni, kehidupan kat situ akan menjadi kurang aman lah. Akan selalu berlaku pergaduhan, berlaku kecurian, berlaku perkara-perkara yang tidak baik. Okey. Okey, dan akhir sekali ialah kepada negara, iaitu ianya merugikan modal insan di mana kamu ni semua akan menjadi bakal pemimpin kita, pemimpin negara masa depan. Kamu yang akan menggantikan pemimpin-pemimpin sekarang dan kalau kamu sendiri telah merosakkan diri, bagaimana kamu untuk memimpin negara kita pada masa akan datang. Dan kejatuhan ekonomi. Kejatuhan ekonomi ini disebabkan oleh kalau dah semua orang hisap dadah, tak ada orang nak kerja. Bila tak ada orang nak kerja, maka negara kita tak dapat untuk menghasilkan pendapatan. Okey, kesimpulan kejap je, sangat ringkas. Okey, untuk kesimpulan paling penting ialah jauhi sebarang penyalahgunaan bahan. Penyalahgunaan bahan ni sangat sangat meluas. Kalau contoh kamu hisap rokok ke atau hisap dadah, hisap gam asalkan bahan tu sebenarnya tujuannya baik tapi kamu salah guna. Okey, contoh gam. Gam ni kita guna untuk untuk gam kasut, untuk gam lekatkan sesuatu kan, tapi kamu pergi hidu.
Bila kamu hidu tu dia dah jadi salah guna. Okey. Yang kedua ialah melaporkan kepada pihak berkuasa atau orang dewasa kalau kamu ada ternampak ataupun kawan-kawan kamu ke, okey. Jadi nampak perkara yang tak sepatutnya, at least sekurang-kurangnya beritahu kepada orang dewasa. Okey. Yang ketiga ialah sentiasa menambah pengetahuan. Seperti yang saya cakap tadi, kamu kena ada ilmu supaya kamu tidak terlibat dalam penyalahgunaan bahan. Dan akhir sekali ialah mendekatkan diri dengan agama. Kalau kamu ada masalah, kamu ada satu perkara yang kamu tak boleh selesaikan, mungkin boleh jumpa dengan ustaz ustazah, jumpa dengan kaunselor, okey. Ataupun akhir sekali kamu boleh berdoa, banyakkan solat sunat, okey. Jangan kamu stres ke apa, kamu terus ikut kawan-kawan yang tak betul tu, okey. Tolong jaga diri kamu. Okey, so tamat untuk kesimpulan, kita akan masuk ke sesi kuis. Okey, uh, kita ada 4 soalan. Okey, ini adalah soalan yang pertama. Sekejap. Okey, soalan pertama ialah yang manakah bahan yang dibenarkan oleh peraturan? Okay, A. Serbuk Panadol disedut melalui hidung. B. Daun ketum yang direbus. C. Ubat batuk dicampur minyak sayuran. D. Semburan painkiller pada otot. Okey, saya bagi kamu 10 saat untuk kamu fikir mana jawapan yang paling tepat. Okey, saya pilih Afham. Afham ada Afham? Ada. Ada. Okey, Afham, apa jawapan kamu? Saya rasa D. D. Semburan painkiller pada Semburan. otot. Okey, kenapa kamu jawab D? Sebab tujuan dia nak hilang sakit macam betul je. Okey. Tak salah guna. Okey, betul. Tahniah Afham. Okey, kamu memilih jawapan yang betul. Okey, macam saya cakap tadi, setiap bahan tu dia ada tujuan dan cara penggunaan dia. Okey, kalau semburan painkiller pada otot ni kebiasaan kalau atlet ya dia akan tahulah kalau dia tiba-tiba otot dia cramp, dia tahulah semburan painkiller pada otot. Semburan tu dah betul dan pada otot pun betul. Okey. Kalau kamu sembur pada muka, pada hidung, tu memang salah lah. Okey. Kita tengok jawapan A, serbuk Panadol disedut melalui hidung. Okey, serbuk Panadol. Okey, serbuk pun dah pelik. Okey, Panadol tu patutnya dalam tablet dalam biji tu Tapi kalau kamu hancurkan, lepas tu kamu sedut ikut hidung, tu dah salah lah penggunaan dia Niat dah betul, mungkin kamu demam, tapi salah penggunaannya. Okey, dan akan berlaku penyalahgunaan bahan. Okey, seterusnya B, daun ketum yang direbus. Daun ketum daun ketum ni satu bahan organik patutnya tak ada masalah. Yang direbus. Oh, okey, rebus. Tapi kamu kena tahu daun ketum ni adalah satu bahan yang terlarang dan kalau kamu memiliki dan mengedar daun ketum, kamu boleh ditangkap oleh polis lah dan didakwa dan hukuman yang agak keras. Okey, sebab daun ketum ni tujuan dia adalah boleh disalahgunakan Okey. C, ubat batuk dicampur minyak sayuran. Macam saya cakap tadi, ubat batuk tu dah betul tapi kalau kamu campur dengan bahan-bahan yang pelik, hasilnya tu ataupun akibatnya tu akan jadi lain lah. Okey. Seterusnya kita beralih kepada soalan kedua. Okey, salah laku jubana dilakukan oleh pesalah di bawah umur A 21 tahun, B 22 tahun, C 23 tahun dan D 25 tahun. Okey, saya bagi 10 saat untuk kamu fikir dulu. Okey, Iyad ada Iyad? Iyad? Ada. Iyad. Okey, apa jawapan kamu Iyad untuk soalan ni? Kamu pilih A, 21 tahun. Okey, jawapannya adalah betul. Okey, so kalau juvana ni ialah pesalah yang melakukan jenayah
yang di bawah umur 21 tahun. Kalau kamu umur 21 tahun, 6 bulan, itu dah bukan lagi juvana. Okey. Juvana ni ialah penjara ataupun banduan untuk pesalah yang di bawah umur. Kamu akan diasingkan dengan banduan yang dewasa. Okey, tapi kalau kamu dah melebihi umur 21, kamu akan dicampurkan dengan banduan yang biasa. Okey. Salah juvana ni kalau kamu katalah kamu tingkatan 3 umur 15 tahun, lepas tu polis tangkap kamu, kamu ada dadah. Dekat situ kalau kamu memiliki dan menjual dadah, denda dia lainlah. Okey, kamu akan dimasukkan ke dalam juvana. Okey. Soalan ketiga ialah jika kawan saya menghisap rokok, saya akan A. sertainya dan meminta sebatang rokok. B. memulaukan kawan itu. C. membiarkannya sahaja. D. menasihatkan dia untuk berhenti. Okey. Ada jawapan yang nampak mirip tapi saya nak kamu pilih jawapan yang terbaik. Okey? 10 saat untuk kamu fikir. Okey, Firas. Firas ada Firas? Firas? Ada. Ada. Okey, Firas, apa jawapan kamu untuk soalan ni? Jawapan dia D. D. Kenapa kamu jawab D? Sebab kita nasihat dia suruh dia berhenti. Oh, kenapa tak jawab C? Biarkan je lah. Sebab nanti dia akan berterusan. Ya, bagus Firas. Okey, betul jawapan kamu. Tahniah, Firas. Okey. So, macam saya cakap tadi, mungkin jawapan lain pun boleh diterima tapi saya nak jawapan yang paling tepat. Okey. Jadi, pilihan yang kamu ada ialah untuk menasihatkan dia untuk berhenti. Okey. Kita bila jadi manusia kena jadi manusia yang berguna. Okey, nampak kawan-kawan kita buat silap, buat salah, pergi dan tegur dia. Nasihatkan dia kepada perkara yang baik. Okey. Kalau kita dah nasihat, lepas tu dia tak nak terima, dia berkeras kepala, itu tak apalah. Sekurang-kurangnya dah lepas tanggungjawab kita untuk menasihatkan dia. Okey, dan kalau kita tak membiarkan dia saja, sampai bila dia akan berterusan? Okey, sampai bila benda tu nak dibiarkan? Okey. Dan kita sebagai manusia tak perlu nak tunggu kita ni sempurna untuk menasihatkan orang. Kalau nak tunggu kita ni sempurna baru boleh nasihatkan orang, maka tak akan ada nasihat dalam muka bumi ni. Okey? A ni paling salah lah. Janganlah kamu datang join dia, minta lagi sebatang rokok. Tu memang terang-teranglah salah. Okey? Dan soalan yang terakhir, apakah kesan jika saya terlibat dalam gejala ini, gejala penyalahgunaan bahan? A. Boleh melepaskan stres. B. Boleh menjadikan saya kaya. C. Boleh memusnahkan masa depan saya. D. Boleh menjadikan saya terkenal. Okey, 10 saat untuk kamu memilih jawapan kamu. Okey, Akil. Akil ada Akil? Hello, Akil? Okay, Akil tak ada. Akmal. Akmal Nur Aziz ada? Ada. Ada. Okey, Akmal. Apa jawapan kamu? Jawapan saya C. C. Kenapa kamu jawab C? Sebab kalau terlibat dengan gejala ni akan merosakkan kesihatan. So sebab tu akan kalau kita kita akan terlibat dalam jenayah, masuk penjara. So masa depan nanti tak cerah. Okey, baik. Terima kasih Akmal. Jawapan yang sangat baik. Okey, so betul lah jawapannya C. Okey, kalau kamu terlibat, masa depan kamu akan boleh musnah. Okey, kamu nampak mungkin benda tu kecil
Kalau contoh budak-budak sekarang, pelajar sekolah, mereka akan mungkin beli dadah tu dalam nilai yang sikit. Okay? Mungkin 5 gram, 10 gram ataupun secubit. Okay? Secubit je. Tapi kalau kamu ditangkap oleh polis, kamu boleh dihukum yang berat lah. Okay? Dan malah pemilikan dan juga pengedaran dadah ni dalam Malaysia adalah denda dia sangat berat. Sampai kamu boleh digantung sampai mati. Okay? Jadi kamu kena berhati-hati, jangan sampai kamu terlibat dengan perkara-perkara ini. Okey. Jadi itu sahaja untuk kelas pada hari ini. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada kamu yang menyertai kelas ini. Saya harap kamu dapat info yang berguna untuk kamu amalkan pada masa depan. Okey, ada sebarang apa-apa soalan sebelum kita tamat? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Okey, terima kasih Akmal. Okey, tak ada. Kalau tak ada, kita boleh tamatkan kelas. Okey, terima kasih. Jumpa lagi.